Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Cikgu Peng Suzen dari Sekolah Kebangsaan Saint Teresa Inabang Penampang Sabah. Saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Membundar Nombor Murid Tahun 5 menggunakan teknik neraca bundar semasa pandemik COVID-19. Saya mulakan dengan refleksi pengajaran yang lalu. Saya menghadapi isu iaitu tiada PDP secara bersemuka dan digantikan PDPR semasa pandemik COVID-19. Ia menyebabkan timbulnya masalah iaitu murid tidak menguasai kemahiran membundar nombor. Masalah ini berpunca daripada sikap murid belajar sambil lewa kerana tiada pengawasan guru dan ibu bapa. Murid malu bertanya kepada guru dan tidak faham video pengajaran yang guru sampaikan. Masalah ini dapat dikesan melalui tinjauan awal yang dilakukan daripada penyemakan ujian March, ujian pra dan temu bual. Gambar yang ditunjukkan ini tinjauan awal masalah iaitu murid keliru nilai tempat yang perlu dibundar dan tidak tahu nilai tempat yang perlu dirujuk untuk menentukan tambah satu atau kekal semasa membundar. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat dua bahagian iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum kajian tindakan ini ialah meningkatkan kemahiran membundar nombor hingga ratus ribu terdekat dalam kalangan murid tahun 5 dengan menggunakan teknik neraca bundar. Objektif khusus pula terbahagi kepada dua. Pertama, murid dapat menguasai kemahiran membundar nombor hingga ratus ribu terdekat iaitu 6 soalan dengan betul. Kedua, meningkatkan minat murid belajar matematik menggunakan teknik baharu dalam topik bundar. Kumpulan sasaran bagi kajian saya melibatkan murid tahun 5 seramai 30 orang murid iaitu 12 orang murid lelaki dan 18 orang murid perempuan. Kesemua murid ini mempunyai pencapaian sederhana dan lemah dalam matematik. Murid-murid ini juga tidak menguasai kemahiran membundar nombor. Saya telah mencadangkan satu intervensi untuk mengatasi masalah kajian saya, iaitu menggunakan teknik neraca bundar. Proses kajian tindakan saya menggunakan model kajian tindakan Chemis dan Math-Target 1988. Bermula dengan fasa refleksi, iaitu mengesan masalah pembelajaran. Seterusnya, ke fasa merancang, di mana saya merancang intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah. Kemudian, dalam fasa bertindak, saya menjalankan tindakan seperti yang saya rancang. Selepas itu, dalam fasa memerhati, di mana saya membuat analisis ujian pos dan soal selidik untuk menilai tahap keberkesanan perancangan dan hasil dapatan kajian saya. Terdapat 3 aktiviti dalam pelaksanaan kajian saya. Aktiviti 1, murid akan mengenali nilai tempat bermula dari sak, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Setelah murid dapat mengenali nilai tempat bagi semua digit dalam satu nombor, maka murid akan meneruskan aktiviti kedua. Aktiviti kedua ialah pengenalan neraca bundar. Dalam aktiviti ini, murid-murid akan diperkenalkan bahagian-bahagian pada neraca bundar dan fungsi setiap bahagian itu semasa menjawab latihan membundar nombor. Kemudian, murid beralih kepada aktiviti 3 iaitu sesi latih tubi. Murid-murid akan diberikan latihan pengukuhan di mana murid akan menyelesaikan soalan membundar nombor menggunakan teknik neraca bundar. Seterusnya ialah cara menggunakan neraca bundar semasa membundar nombor. Saya bahagikan kepada 3 langkah. Langkah pertama, nombor 1, tuliskan soalan pada bahagian 1. Kedua, tuliskan nombor 1 hingga 4 pada bahagian 3 dan tuliskan nombor 5 hingga 9 pada bahagian 4. Seterusnya, dalam langkah kedua, nombor 1, bulatkan nombor 2 digit pada bahagian 1 iaitu nilai tempat di bundar dan 1 digit di belakangnya. Kedua, salin semula digit nilai tempat di bundar di hadapan setiap nombor pada bahagian 3 dan 4. Ketiga, pada bahagian kedua, tuliskan nombor sebelum bahagian 3 yang ditulis. Contohnya,
21. Sebelum 21 ialah nombor 20, maka bahagian tua ditulis 20. Keempat, pada bahagian 5, tuliskan nombor urutan terakhir selepas bahagian 4. Contohnya, urutan terakhir pada bahagian 4 ialah 29. Maka, pada bahagian 5, kita tulis 30 kerana seterusnya. Seterusnya, masuk kepada langkah ketiga. Pertama, tentukan kedudukan nombor di bulat sama ada di bahagian 3 atau 4. Jika kedudukan di bahagian 3, maka jawapan akan diambil dari bahagian 2. Jika ia berada pada bahagian 4, maka jawapan akan diambil pada bahagian 5. Contoh, nombor yang di bulat 27 berada pada bahagian 4, maka jawapan akan diambil pada bahagian 5. Kedua, pada bahagian 6 iaitu bahagian jawapan, tulis semula nombor sebelum di bulat iaitu 19, tulis 19. Nombor yang di bulat 27 ini tukarkan kepada bahagian 5 iaitu 3 sifar. 84 di belakang bulat ini digantikan dengan sifar. Gambar yang ditunjukkan ini ialah dapatan sebelum dan selepas intervensi diperkenalkan. Sebelum intervensi neraca bundar, murid keliru nilai tempat yang perlu dibundar dan tidak tahu nilai tempat yang perlu dirujuk untuk menentukan tambah satu atau kekal. Selepas neraca bundar diperkenalkan, murid dapat menjawab soalan dengan betul. Dapatan kajian seterusnya saya bahagikan kepada 3 aspek. Pertama, minat murid. Murid menunjukkan minat dan senang hati untuk belajar kerana dapat menjawab soalan dengan teknik mudah. Kedua, motivasi murid. Melalui pemerhatian, murid melibatkan diri secara aktif dan lebih bersemangat kerana yakin dapat menjawab soalan dengan betul. Ketiga, keberkesanan, iaitu teknik neraca bundar berkesan kerana semua murid dapat menguasai kemahiran membundar nombor dengan betul. Jadual yang ditunjukkan ini menunjukkan perbandingan pencapaian murid dalam ujian PORA dan POS. Dapatan yang diperolehi daripada ujian POS menunjukkan peningkatan dalam ketiga-tiga soalan yang diberikan kepada murid. Peningkatan ini menunjukkan murid membundar nombor dengan betul menggunakan teknik neraca bundar. Rumusannya, objektif kajian saya ini tercapai kerana terdapat peningkatan penguasaan kemahiran membundar nombor. Kajian tindakan ini memberi impak yang baik dan positif kepada murid, guru, sesi pengajaran dan pembelajaran dan perkembangan kurikulum. Impak kepada murid, pertama, murid lebih memahami dan menguasai kemahiran membundar nombor. Kedua, meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar. Seterusnya, impak kepada guru ialah meningkatkan amalan pengajaran guru dan mengatasi masalah yang dikenal pasti. Seterusnya, impak kepada sesi pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti menarik dan sangat mudah membantu mencapai objektif pembelajaran. Akhir sekali, impak kepada pembangunan kurikulum ialah peningkatan pencapaian penguasaan murid dalam PBD tahap minimum iaitu TP3 dalam kurikulum sekolah. Terdapat 4 kesimpulan daripada kajian tindakan yang telah saya laksanakan ini. Pertama, ia berkesan dan berjaya meningkatkan kemahiran membundar nombor. Kedua, murid lebih berkeyakinan diri kerana dapat menyelesaikan soalan. Ketiga, punca kejayaan kajian ini dapat mempercepatkan kefahaman murid. Keempat, seorang guru perlu kreatif dalam perancangan agar mudah dipahami oleh murid, terutama di musim PDPR. Cadangan kajian saya seterusnya ialah menguji keberkesanan teknik ini dengan melibatkan murid-murid tahun 2, 3, 4 dan 6. Selain itu, meluaskan skop kajian di sekolah-sekolah dalam daerah yang sama dan daerah yang lain yang mempunyai masalah murid dalam topik membundar. Setakat ini sahaja perkongsian kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih.